Nama saya Priska dari kelas 2B. Hai, Mila Yvonne dari kelas 2B. Saya Jessica dari kelas 2B. Saya Syarifana Anissa dari kelas 2B. Tajuk kajian kami adalah keterbukaan masyarakat penduduk Kampung Karu dalam menerima kepelbagaian. Kajian kami lebih memfokuskan terhadap perkahwinan campur antara kalangan masyarakat. Perkahwinan campur yang tinggi dalam kalangan masyarakat menunjukkan satu keadaan masyarakat yang harmoni. Pergaulan bercampur budaya melalui pengalaman seharian yang dilalui dalam keluarga turut menjadikan seseorang itu bersifat lebih terbuka dan menghormati perbezaan antara mereka. Malaysia memang diketahui dengan berbagai kaum dan agama. Justru hal ini telah mewujudkan perkahwinan campur dalam kalangan masyarakatnya. Tidak terkecuali juga untuk penduduk Kampung Karu. Dalam kajian ini, kami telah merangkumi tentang perkahwinan campur antara agama, perkahwinan campur antara budaya. Kami juga telah mendapat responden dari penduduk Kampung Karu tentang amalan perkahwinan campur. Seterusnya, bagi objektif kajian, ia terdapat 3 bahagian, iaitu yang pertama, menyatakan maksud konsep perkahwinan campur. Yang kedua, menyenaraikan contoh-contoh perkahwinan campur di Kampung Karu. Dan yang terakhir, menyenaraikan pandangan dan penerimaan masyarakat dan ahli keluarga. Itu sahaja bagi objektif kajian. Perkahwinan campur membawa maksud kepada perkahwinan yang melibatkan dua individu dari latar belakang yang berbeza. Sebagai contoh, Kampung Karu juga tidak ketinggalan daripada perkahwinan campur yang terdiri daripada bangsa Cina, India dan Bidayuh. Hal ini dikatakan demikian kerana perkahwinan campur ini dapat memperkenalkan adat dan budaya yang berbeza kepada keluarga pasangan dan masyarakat setempat. Tegaslah bahawa perkahwinan campur dapat menambah serba sedikit ilmu pengetahuan dalam diri kita dalam menerima adat dan budaya masyarakat di Kampung Karu. Antara metodologi kajian yang dijalankan ialah kaedah temu bual. Tujuan utama kami ialah untuk membuat kajian tentang perkahwinan campur yang diamalkan di Kampung Karu. Kami juga telah pergi ke lokasi kajian agar dapat memperoleh maklumat yang relevan bersesuaian dengan kehendak kajian kami. Kaedah temu bual ini juga telah memudahkan kami untuk mendapatkan maklumat kerana terdapat ahli kumpulan kami yang tinggal di lokasi kajian. Metod pengumpulan data yang digunakan ialah kaedah menemu bual masyarakat di Kampung Karu yang terlibat dalam perkahwinan campur. Kami juga telah mengambil gambar, video dan gambar kawasan sekeliling sebagai bukti kami pergi ke lokasi kajian. Data statistik juga telah direkodkan dengan menunjukkan pelbagai bangsa yang berkahwin dengan bangsa lain agar mewujudkan perkahwinan campur. Cartapai juga telah menunjukkan kekerapan perkahwinan campur di Kampung Karu dengan peningkatan peratusan dari tahun ke tahun. Perkahwinan campur membawa maksud kepada perkahwinan yang melibatkan dua individu dari latar belakang yang berbeza. Sebagai contoh, Kampung Karu juga tidak ketinggalan daripada perkahwinan campur yang terdiri daripada bangsa Cina, India dan Bidayuh. Hal ini dikatakan demikian kerana perkahwinan campur ini dapat memperkenalkan adat dan budaya yang berbeza kepada keluarga pasangan dan masyarakat setempat. Tegaslah bahawa perkahwinan campur dapat menambah serba sedikit ilmu pengetahuan dalam diri kita dalam menerima adat dan budaya masyarakat di Kampung Karu. Dapatan kajian kami yang seterusnya adalah menyenaraikan contoh-contoh perkahwinan campur yang ada di Kampung Karu. Contoh pasangan yang pertama adalah keluarga Encik Kut Rehkop serta isterinya Puan Devi. Encik Kut Rehkop sendiri adalah berasal dari kaum Bidayuh, manakala isterinya Puan Devi berasal daripada kaum India. Mereka telah berkahwin pada tahun 2003. Pasangan ini telah mendapat restu daripada kedua-dua belah keluarga. Contoh pasangan yang seterusnya adalah pasangan perkahwinan antara kaum Cina dan kaum Bidayuh, iaitu keluarga Encik Mik dan Puan Tio. Encik Mik merupakan seseorang yang berbangsa kaum Bidayuh, manakala Puan Tio pula berasal daripada kaum Cina. Menurut pasangan ini, pada permulaan hubungan mereka diuji dengan sedikit masalah. Keluarga sebelah pihak pasangan tidak merestui hubungan mereka. Namun, mereka tetap berusaha meyakinkan kedua-dua ahli keluarga dengan keputusan yang mereka inginkan.
Kedua pasangan ini berserah dengan takdir Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan restu kedua-dua keluarga. Dengan kesungguhan mereka, akhirnya mereka mendapat restu daripada kedua-dua ahli keluarga dan telah pun mendirikan rumah tangga dan mempunyai keluarga yang bahagia. Antara pandangan dan penerimaan masyarakat serta ahli keluarga di Kampung Karu ialah mereka menerima kepelbagaian budaya yang diamalkan di Kampung Karu. Perkahwinan campur merupakan satu budaya yang sering berlaku dalam sesetengah keluarga di Kampung Karu. Mereka beranggapan bahawa kepelbagaian budaya yang diamalkan dapat memupuk sikap perpaduan antara masyarakat yang berbilang kaum. Bila tiba hari perayaan, mereka bersatu padu dalam memastikan sesuatu perayaan tersebut dapat dijalankan dengan lancar. Selain itu, kepelbagaian bahasa juga diamalkan di Kampung Karu kerana wujudnya perkahwinan campur. Perkahwinan campur ini juga tegasnya dapat memberi peluang mereka belajar untuk mencipta keserasian walaupun latar belakang yang berbeza. Secara kesimpulannya, perkahwinan campur merupakan perkahwinan yang unik yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Bukan semua orang yang dapat menerima pasangan yang berlainan agama, bangsa dan budaya. Oleh itu, perkahwinan campur ini dapat berkongsi pendapat dan keterbukaan diri dalam menerima sesuatu yang baharu dalam diri mereka. Masyarakat di Kampung Karu dapat menyambut perayaan lebih daripada satu pada setiap tahun. Sebagai contoh, menyambut perayaan Tahun Baru Cina, Hari Gawai, Deepavali dan Hari Natal. Kami berharap negara Malaysia terutamanya masyarakat Kampung Karu dapat mengekalkan keharmonian hubungan bersama sehingga ke generasi seterusnya. Kerana, jikalau bukan kita yang meneruskan generasi ini, amalan sebegini bakal lenyap di mata masyarakat.